اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalal haramik wa bismika bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa tammil lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasughullah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwayullah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antu amal dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian tazkirah Jumaat kita hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Untuk lagi berkat kita mula surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana surat Al-Ta'ala ya Allah. Alhamdulillah, syukur kita masih bernyawa lagi hari ini. Sampai hari ini dah masuk 14 Rejab, termasuk hari-hari putih. Kita dah masuk bulan Rejab, hari-hari yang hebat untuk kita berzikir, berdoa, beribadat. Kalau panjang umur kita akan berjumpa malam 27 Rejab. Satu malam yang hebat untuk kita mohon kepada Allah Ta'ala. Malam 27 Rejab sama dengan level malam 10 Rejab. Sama juga dengan malam 1 Rejab. Sama juga level dia malam nisfu Sya'ban, ulama bagi tahu. Sama juga level dengan malam Aidil Fitri, malam Aidil Adha. Kalau mengaji tahu, kalau tak mengaji memang takkan tahu. Sebab tu kita yang mengaku innad dina indallahi Islam, kenalah mengaji ilmu. Bila kita mengaji ilmu, dapatlah kita cari apa yang patut kita ketahuan. Sebab tu insya-Allah bila kita mengaji ilmu dalam kitab Sarah Solikin kata apa? Dapatlah kita cari keridaan Allah. Itulah tujuan cari ilmu.
Bukan ilmu dunia saja. Ilmu dunia takat kita hidup saja. Ilmu akhirat, ilmu nak mengenal Allah, ilmu nak mengenal bab akhirat, ilmu nak mengenal kitab Allah, ilmu yang nak mengenal Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk kita tambah takut yang amat sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dengan ilmu-ilmu untuk beribadat. Kita dah lepas malam 1 Rejab, malam ke-10, malam ke-27, insya-Allah kita akan jumpa itu malam Sya'ban, dan yang paling hebat sebulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa umur kita dengan 30 hari Ramadan untuk kita cukup pahala sebanyak mungkin nak bawa ke satu lagi alam yang hebat, alam yang kekal, yang pasti kita akan masuk. Tapi masuk ke sana kena laluilah alam kematian, ya, kiamat kecil, iaitu maut, bab kematian. Pagi tadi pun Tok Imam baca surah As-Sajadah. Ada ayat sebelum kita sujud sejadah dipanggil ayat, ya, muka surat pertama As-Sajadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kita ni sedang diekori oleh malakul maut. Itu kiamat. Hari ini saya nak share sikit tentang Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, ya, tentang tulisan dia yang menulis kiamat hampir tiba. Kronologi kejadian hari kiamat dihuraikan satu persatu dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya munculnya Dajjal sehingga kemunculan pembunuhannya. Juga huraian peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kematiannya sehinggalah berlakunya hari kiamat. Lama sebelum semua itu terjadi, tanda-tanda kecil kiamat telah pun berlaku satu demi satu. Ia mengisahkan kebenaran hadis-hadis Nabi SAW mengenai peristiwa akhir zaman. Bukanlah untuk menakutkan, tetapi bertujuan untuk menambahkan keyakinan dan panduan, sebagai panduan juga harapan agar kita berada di jalan yang benar. Itu dia tulisan Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Banjari An-Nadwi Al-Maliki, kelahiran di Amuntai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. InsyaAllah dia mantan Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia. Ya. Ya. Ini tulisannya. Siapa yang nak beli, nak cari ni, kiamat hampir tiba. Ya, asalnya tulisan Jawi tapi dah ditranslatekan kepada tulisan Rumi, insya-Allah. Okey. Kita baca hadis yang pertama, ya, insya-Allah. Hadis pertama tulisan dulu di muka surat pertama, tajuk dia takwa dan perpaduan asas keselamatan pada akhir zaman. An Abi Najhin Irbati ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha qulubu wa zarifat minha uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mawi'azatu
muwaddi'in fa'awsina. Qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'in wat-ta'atin wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafa katsira wa alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ir-rasyidin nal mahdiyin adu 'alaiha binawajizi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Riwayah Abu Daud At-Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Artinya daripada Abu Najih Irbah bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW telah memberi nasihat kepada kami akan satu nasihat yang menggetarkan hati dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang akhir bagi kami, maka berilah pesanan kepada kami. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menasihatimu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat, yakni kepada pemimpin kamu, sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya barang siapa yang panjang umurnya daripada kalangan kamu, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yakni khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan dapat hidayah ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan geraham dan jauhilah perkara-perkara yang baharu, yakni yang bid'ah, ya, yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap yang bid'ah itu adalah sesat. Riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Ni hadis daripada Rasulullah SAW. Keterangan dia, hadis ini mengandungi pesanan-pesanan yang sangat berharga daripada Rasulullah SAW untuk umatnya, terutama bagi mereka yang berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kekacauan dan perselisihan, iaitu seperti zaman yang sedang kita hadapi sekarang. Zaman yang kita sedang hadapi sekarang ini. Oleh sebab itu, siapa yang mahu selamat, maka hendaklah dia mengikuti segala ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, seperti yang disebut oleh hadis ini. Nak mengingatkan kita, tuan-tuan. Baca boleh baca, tapi nak mengingatkan kita ikut ke tidak apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebab tu kita tak boleh ketinggalan bersama dengan Rasulullah. Nabi dah tak ada, ustaz. Siapa nak ikut? Siapa yang kita nak ikut? Ada. Kita ke tempat Rasulullah SAW, Nabi dah dikuburkan, dah dimakamkan. Kita pun boleh masuk ke Raudah pun setahun sekali je. Itu pun kena isi borang. Lulus baru masuk. Kalau lama sikit nak duduk sana, nak masuk lagi sekali, boleh bayar. Allah sekarang. Dahsyatnya zaman sekarang. Hebatnya zaman sekarang manusia. Manusia yang mengaku Muslim. Itu cerita sekarang.
Kita dulu orang boleh lalu, boleh masuk, keluar masuk. Sebelum PKP boleh lagi, tak ada masalah. Selepas PKP, Allahu Akbar, macam-macam. Dah tak segembira dulu. Jauh berbeza dengan keadaan sekarang. Lagipun Nabi dah wafat. Kita cuba dapat bagi salam, selawat, doa, itu je. Nak mengaji dengan Nabi dah tak boleh. Siapa yang nak kita dah ngaji kan? Nabi dah wafat. Bila Nabi bangkit? Besok kiamat. Selepas kiamat baru Nabi bangkit. Habis macam mana nak belajar? Ada tak waris dia? Waris Rasulullah SAW. Ada ke tak ada tuan? Ada. Siapa dia? Alim ulama. Sebab tu kita tak ada boleh tinggal dengan ulama. Kan saya cakap dulu tahun lepas saya pesan, dengan ulama, kata Tuan Guru Datuk Ismail Gamus, tak boleh tinggal. Jangan sampai lekang 7 hari bersama orang-orang soleh, kata Tuan Guru almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Gamus. Selalu hari-hari pesan kat saya, bukan nak mengaji, dapat salam pun cukup. Nampak? Tapi apa jadi zaman sekarang? Orang berlawan dengan alim ulama. Orang berperang dengan alim ulama. Nampak? Bukan orang kecil. Bukan orang macam-macam perangai. Dah tak berperang, bergrup-grup caci cela alim ulama. Walhal sepatutnya kita dengan ulama, kita kena ada hubungan. Kena ada hubungan. Antara yang dicatatkan, dipesankan ulama ialah ada 5 kena pada benda kat hubungan dengan ulama. Apa dia 5 tu? Dengar ilmu dia, dengar nasihat dia, khidmat dengan ulama, minta ulama tegur kita, minta ulama doakan kita. Tu. Dengar ilmu. Ada tak ilmu ulama? Ada lah. Kalau tidak, kenapa dia panggil ulama? Ilmu dia ada. Level dia tak macam kita. Kita level 3 kul je. Kita level inna a'tayna. Tambah lebih sikit ayatul kursi. Lebih sikit kuliah kafirun. Itu pun terbalik-terbalik kuliah kafirun. Dah tua, tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Asyik wala antum abidu nama a'bun. Allahu Akbar. Tu pun nak caci cela alim ulama. Kenapa? Malu tuan-tuan kita. Kalau Nabi ada, malu kita dengan Nabi. Pasal waris je. Main tuan, kalau yang masuk waris tu, kalau Negeri 9 panggil waris, betul? Waris jangan usik tuan. Waris kalau Negeri 9, orang Negeri 9 kalau waris tu diusik, apa jadi? Berparang dia, bertombak dia, sembelih terus. Jangan main. Itu orang Melayu, orang Minang. Jauh dia tengok, dia tenang. Dia tak bagi tengok, tenang, betul tenang. Tenang tu apa? Bertenang. Lepas tu tunggulah. Tu keadaan orang Melayu Minang, tuan. Lepas tu kena dengar ilmu dia. Tak ada cerita, tak ada lain, kena dengar. Kita orang biasa kena mengaji, tuan-tuan. Kena mengaji. Dah 2024 dah. Ni bulan 3 ni, cukup 100 tahun kerajaan Uthmaniyah jatuh. Silap saya bulan 3. Sama dengan umur masjid kat kampung saya. Masjid Kampung Cuah, Kampung Sawah Porison tu. Terus ni pergi Kampung Cuah. 100 tahun masjid tu. Kena ingat, Uthmaniyah kerajaan dia jatuh sudah 100 tahun. Dan bila dah 100 tahun nanti, kata ulama, sahih daripada ulama, akan Allah hantar lagi seorang mujaddid nak menangkan Islam. Kita tak tahu siapa.
Kalau kita yang dah ni hidup sekarang ni masih lagi tak bersama dengan Islam, tak bersekongkol lagi dengan Islam, duk seronok dengan bab dunia, duk seronok dengan bab nak raikan yang lain, condong dengan dunia. Orang dah seronok dengan berjemaah, orang dah seronok dengan subuh macam hari Jumaat, kita duk satu baris, dua baris lagi, kita bermasalah besar. Kita memang hebat masalahnya. Masa apa? Selesa dengan dunia, duduk rumah, tak nak berjemaah. Jangan cari pasal dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kena ingat, duduk dekat salat tinggi ni menumpang sebenarnya. Bila-bila Allah boleh ambil. Kalau Allah tak ambil kita, Allah ambil tanah kita. Boleh dikaut je? Boleh. Lebih pada jengkaut, tuan-tuan. Allah boleh ambil. Dihantarnya lumpur. Rumah banglo macam mana hebat pun akan berlumpur. Silap-silap tenggelam, ditelan lumpur. Macam-macam Allah boleh buat. Sebab tu jangan sombong kita dengan bab tanda berjemaah. Malu kita dengan budak-budak muda di Kuala Lumpur. Budak muda di Damansara 4,000, 5,000 sembahyang subuh fardu berjemaah. Walaupun keadaan moden di Kuala Lumpur. Dan yang hebat sekarang, Johor Bahru dah 12,000 dua kali sembahyang. Bukan sembahyang dua kali, dua trip. Grup pertama habis, terpaksa keluar, masuk grup yang kedua. Pasal tak muat masjid. Barulah Yahudi tu takut. Sebut nama, lupalah. Dia tak disebut dalam media sosial. Disebut, dipotong akaun kita. Pasal akaun Yahudi. Itu akaun Yahudi. Tapi kita gunakan untuk kita punya dakwah, untuk siar. Baru dia takut. Pasal apa? Orang Islam sudah berjemaah subuh macam Jumaat. Jumaat ni kan ramai. Cuba compare Jumaat ni dengan pagi tadi punya subuh. Mana ramai? Ramai pagi tadi? Pagi tadi ramai? Ramai? Boleh tahan? Alhamdulillah. 5 saf. Ada peningkatan. Kena penuh. Kena penuh. Bau orang laknatullah ni, orang yang bencikan Islam ni, bau dia menggeletar. Pasal apa? Kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Tu. Kena tu. Singapura pun dah start. Allah, tuan-tuan. Singapura pun tiru. Malu dia dengan Malaysia. Anak muda dah mula sembahyang subuh berjemaah ramai macam Jumaat. Tu cerita yang hebat. Akhir zaman, pasal kita nak bersekongkol dengan dah 100 tahun, tak lama lagi. Kita tak tahu siapa mujadid kita. Tu cerita dia. Sebab tu kena mengaji, tuan-tuan. Sebab tu zaman yang penuh dengan kekacauan sekarang ni. Di pesanan Rasulullah. Pasal apa? Kita berhadapan dengan zaman yang penuh kekacauan, perselisihan, iaitu zaman yang sedang kita hadapi sekarang. Betul tak betul? Inilah zaman dia. Hebat. Tengah berperang dengan ayat Quran. Bukan baca Quran, berperang dengan ayat Quran. Tu cerita sedang berlaku sekarang. Takut dengan ayat Quran. Padahal Quran tu dah betul. Sebab tu kita tak boleh tinggal Quran. Cari jalan. Sebab tu amalan yang dipesankan ulama, bulan Rejab, bulan Sya'ban, apalagi bulan Ramadan dan bulan seterusnya. Kena ada banyakkan mulut kita ni, lidah kita ni, dengan tak silap saya 9 perkara. Yang pertama, bab takbir. Allahu Akbar. Bukan waktu semayang je Allahu Akbar. Semua benda Allahu Akbar. Pasal kita bersama Allah. Nak keluar tadi Bismillah. Kalau tengok kereta saya, pendek lagi, Billah. Logo tu, logo tu lah cantik. Tu letak kereta. Jangan letak logo pelik-pelik. Marah orang lah, nama, words dia
pelik-pelik. Tak menggambarkan dia Islam, tak menggambarkan dia Islamik. Nak ke mana? Kalau tulis billah tu maksudnya bersama Allah. Aku bersama Allah. Keluar sebut bismillah tawakkaltu Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil. Menggambarkan apa? Ulama bagi tahu, baca benda tu syaitan berundur. Aku tak boleh kacau Muhammad ni. Pasal apa? Dia dengan Allah Ta'ala. Dia takkan usik sampailah ke destinasi yang kita pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil. Tambah lagi naik kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tambah lagi doa naik kereta. Alhamdulillahillazi sakhkhara lana. Doa kenderaan. 3 doa. Tekan minyak 190. Sampai tuan-tuan. Jangan bimbang. Walaupun jalan pusing-pusing, jalan bengkel, betul? Kamera tak ada, laju kita. Tu bukan saya suruh buat laju. Ya, kena baca doa, yakin dengan Allah Ta'ala. Masalah dulu Umar Al-Khattab, kuda dia, kalau nak levelkan kuda dia dulu, level dia macam Q7 lah. Q7 ataupun Q9. Memang dia speed pasal sibuk sangat jadi pemimpin. Itulah Umar. Kuda dia hebat tuan-tuan. Tu cara dia. Itulah 3 doa yang dikatakan ulama untuk kita keluar dari rumah. Yakin kita dengan Allah Ta'ala. Nampak? Tinggalkan rumah kita. Yakin? Siapa jaga? Bukan CC kamera jaga. Allah jaga. Ambil surah Yasin nombor 9. Apa dia? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Sadaqallahul azim. Itu ujung dia. Awal kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Huruf aja. Baca surah Yasin nombor 9. Untuk apa? Untuk Allah jaga rumah kita. Sisi kamera? Belum tahu tuan-tuan. Saya ada kawan pakai sisi kamera. Belakang, depan, kiri, kanan, atas, bawah. Boleh tengok live dalam handphone. Penyamun kereta sampai. Apa dia buat? Selfie depan kamera tuan-tuan. Dia bawa keluar kereta dia 2 buah. Selamba je. Ni penyamun tu pakai topeng lah. Tapi dia selfie depan kamera tu. Tu. Habis. Sampai lah ni tak jumpa kereta. Nampak? Berlaku. Padahal tu guru dah ajar dah ayat tu. Tapi tak nak amalkan. Dia kata terlupa. Rugi lah. Rugi kita. Pasal apa? Allah dah bagi petunjuk. Tu. Masuk dah awal tu belum lagi. Tu. Doa. Kita minta Allah jaga. Banyak tuan-tuan. Apalagi dalam bulan Rejab ni. Jaga. Takbir kita. Amal. Banyak di lidah kita. Allahu Akbar. Kalau tembung dengan ulat tedung, King Cobra. Apa nak sebut? Depan King Cobra, belakang leopard. Tahu leopard? 5 bintang. Kiri 5 belang, kanan Lion King. Apa nak sebut? Boleh call 911. Boleh? Tak dan baru nak picit dia. Rimau tanya, telefon apa tadi? Habis kan? Dibahamnya kita boleh sebut nama Allah. Allahu Akbar. Bertembung dengan banjir. Kita tengah bawa kereta, air lalu, hujan lebat, kilat menyambar. Apa nak sebut? Allah. Tu azan kita. Angin pusing. Kan angin sekarang, yang mana cuaca sekarang tak tentu dah. Nak lagi mana? Tak kira kamu pakai SUV ke, 4-wheel drive ke. Di kota tinggi tu. 4-wheel drive. Terapung tuan, tayar besar, angin besar, air lalu, terapung. Macam pelampung Nak lagi mana? Allah tuan. Seharusnya kita buat apa? Azan tuan. Saya buat baru ni. Kereta saya terapung dekat balakong. Air
banjir tu melimpah. Kawasan kilang, kawasan lapang tu penuh dengan air. Benda tak expect. Air jernih lalu dah sampai setengah tingkap. Apa nak buat? Kereta kecil je. Kereta Proton, bukan kereta 4-wheel drive, kereta kecil je. Apa nak buat lagi? Lampu tak ada. Yang ada kilat. Kita jalan tu berpandukan dengan cahaya kilat. Apa nak buat? Azan. Saya azan. Saya yakin dengan Allah Ta'ala. Azan. Sampai ke sudah. Sampai surau saya nak kuliah maghrib di Balakong. Air setinggi tayar tu. Alhamdulillah. Azan tuan. Tak tahu berapa set saya azan. Nangis-nangis juga. Saya azan juga. Buat macam mana lah. Seorang tu nak cakap siapa? Tengah-tengah azan tu, lori besar pula lalu. Bayangkan air tu ke mana? Tak bergoyang tuan. Kita tak ada pelampung. Pendayung pun tak ada. Kereta je. Tu azan. Kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Allah tuan, tak ada apa-apa dah. Tu baru satu. Baru satu Allah test nak ingatkan kita ni. Tak ada pergantungan lain. Kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Tu takbir. Selain bertahlil, takbir, tahlil. Tahlil pun kena buat. Banyak mulut. Jangan tunggu orang mati baru tahlil tuan. Tunggu orang mati. Pasal apa? Tahlil dia ada makan lauk. Betul? Tu pun kira tahlil. Tak kira tahlil macam mana? Kalau tengok lauk, ikan bambung, ikan baling, 3/3 je. Kalau kambing mandi, pusing, nasi Hadramaut, 400 kali. Siap gia 1, gia 2, gia 3. Tahlil. Tu tahlil tak masalah. Tahlil tu. Kita dengan Allah Ta'ala ni, tahlil kita. Kalau boleh, jangan miss. Jangan tunggu mati, jangan tunggu malam Jumaat kan boleh. Tak, kita kena tahlil. Secantik-cantiknya, sebelum matahari terbit lepas subuh tu, kita amalkan tahlil 10 kali je. La ilaha illallah. Tarik nafas. La ilaha illallah. 10 kali. Untuk apa? Untuk barukan iman kita. Subuh-subuh lagi. Lagi untuk jaga jantung kita. Jantung ni kalau sebut la ilaha illallah, suka tuan-tuan. Itulah salah satu ubat penyakit stroke. Kalau kena stroke tuan-tuan, tuan-tuan pun tahu kan macam mana stroke. Dah kena stroke, semuanya sengit. Tinggal separuh. Kan separuh badan tu stroke. Jangan main. Nak sebut pun tak boleh. Ni tengah sehat ni. Hari ni 14 Rejab. Tahlil lah. La ilaha illallah. Dan yang terbaik lagi, tambah lagi satu, tasbih. Takbir, tahlil, tasbih. Banyakkan tasbih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Kalau boleh lepas solat 10 kali, 10 kali. Itu pun kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, ubat sakit stroke. Cantik kita amal 10 kali, 10 kali. Nampak remeh aja, nampak senang aja, tapi nak buat payah tuan. Pasal apa? Sesibuk-sibuknya. Betul? Sibuk gitu. Sibuk. Sibuk. Maghrib-maghrib semalam terjegit-jegit tengok bola. Betul? Tak ada masalah lah tengok bola. Tapi solat macam mana? Maghrib bukan solat sunat. Maghrib solat apa? Fardu. Kecuali yang main bola tu musafir. Tu sana bukan maghrib, dia lain waktu dia. Betul? Beza waktu dia. Kita ni kebetulan tak jatuh waktu maghrib. Macam mana? Tu kawan saya semalam pergi kat kampung. Pusing, kedai buka, orang tak ada. Tu sunyi. Pasal sibuk suruh tengok bola. Allah, tuan, kalau tengok bola depan sekali, betul? Kalau di tiket mesti duduk depan sekali. Kalau duduk bab kuliah, duduk berjemaah, jauh sekali tuan. Allah tuan, ni kena rebut, kena berubah kita. Nampak? Dan nak pesan kalau boleh jangan lepas peluang ni khutbah Jumaat kejap lagi. Kalau boleh jangan tidur tuan-tuan, rugi kita. Itulah satu kuliah. Kalau kita tak pernah pergi kuliah, ni Jumaat pun tak dengar juga khutbah Jumaat.
rugi serugi-ruginya. Tengok khatib tu baca khutbah tu pun berpahala tuan-tuan. Nampak? Boleh tupang mata, jangan lelap tuan-tuan. Payah tuan. Mak tu nak pergi Jumaat ni, hari raya tu ni. Hari ni hari raya. Hari ni hari raya. Raya apa? Raya umat Islam. Jumaat. Bukan Aidilfitri je. Hari Jumaat adalah hari untuk Islam. Orang Kristian hari Ahad. Yahudi hari Sabtu. Kita saat tinggi hari apa? Tu. Negeri-negeri yang ada cuti, ada tak kat Malaysia ni? Ada. JDT. Mana? Johor. Pandai main bola, betul? Hebat bola. Cuti hari ni. Hari cuti. Tak ada masalah. Kerja hari Ahad. Nampak? Nak kena-kenong bab tu. Tu. Pasal ada hari Jumaat tu ada satu waktu yang paling mustajab untuk dimakbulkan doa. Antaranya antara dua khutbah. Tok Khatib turun yang baca khutbah pertama, selesai, dia duduk sekejap, Tok Bilal akan baca selawat dan doa. Jangan tidur. Itulah antara waktu mustajab. Rugi tak baca doa kita. Boleh tuan-tuan? Jangan tidur, boleh? Sebaik saya tak baca khutbah. Kalau saya baca khutbah memang saya jerit. Sini belum dapat peluang ni. Kalau dapat peluang memang tuan-tuan tak boleh tidur. Saya akan jerit. Macam mana Ustaz Abdullah Khairi buat tu, saya akan buat. Pasal apa? Tak bagi orang tidur. Pasal dia tak faham-faham khutbah. Ustaz dia ittaqullah. Lelap dia. Dia punya takut. Dia faham tu khutbah tu. Tak baca pun tank. Dia tapi dengar ittaqullah tiap-tiap minggu. Takutlah kepada Allah. Lelap dia. Sampai bila nak lelap tuan-tuan? Tiap-tiap minggu. Dan terlepas waktu berdoa, waktu mustajab doa. Tolong tuan-tuan. Tu dia. Antara kena tekun bab ibadah kita. Kena menyungguh lah. Menyungguh. Nak menang, kata ustaz tu. Nak menangkan Palestin ni, bukan suruh Palestin tu menang tembak sana. Kalau kita yang doa ni tak menyungguh ibadah, tak jadi apa pun. Kita tak menang. Kita kena menang di sini, tempat sujud ni. Menang kita dengan Allah Ta'ala. Minta kepada Allah Ta'ala. Tak menyungguh. Susah Ustaz, orang datang berjemaah tak ramai. Apa nak buat? Yang dalam masjid ni kena tembak tu. Takbir, tahlil, tasbih, zikir, jangan ditinggal. Kita nak pujuk dia, takkan nak panggil ahli satar, betul? Nak pujuk orang atas ni, takkanlah semua ahli satar nak buat. Kita yang dalam masjid, apa nak buat? Ni kira yang datang kira ramai, betul? Kena strategi lah, strategizkan orang putih kata. Strategize mana? Yang di rumah tu macam mana? Kuliah maghrib, kuliah subuh, Sabtu, kuliah duha, kena datang bawa. Jangan lepak, cuti ya porison, cuti ya bagan lalang. Sampai bila? Sampai bila? Sampai ombak tu datang besar. Tu baru nak sesal tak sudah tuan-tuan. Panjang lagi tuan-tuan. Bab kiamat hampir tiba ni, kita sambung bulan depan. InsyaAllah yang terbaik datang daripada Allah, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisyari minna wa dina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah jasad kami, terangilah hati kami, tetapkanlah iman kami, baikkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami pada kebaikan, jauhkanlah kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami, tunaikan, kabulkanlah segala keperluan kami dalam pada agama, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wassallallahu alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam ya. Dalam banyak lagi kosong. Jemaah yang kat luar tu jemput masuk ke dalam. Ruangan ruang kosong banyak lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu akbar, Allahu akbar.